Sungguh cantik si burung kenyalang terbang hinggap di bucu muara, pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum, selamat pagi dan terima kasih kerana sekali lagi setia bersama siri webinar yang dianjurkan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hari ini merupakan Hari Malaysia yang disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia. Pada hari yang istimewa ini juga, Kementerian Alam Sekitar dan Air ingin mengambil peluang untuk mengadakan webinar perubahan iklim sempena Hari Malaysia. Bersama-sama kita pada pagi ini adalah 3 orang tokoh yang akan mengupas isu-isu berkenaan perubahan iklim. Dengan ini saya ingin memperkenalkan barisan panel. Pertama sekali, tidak lain tidak bukan, yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Izinkan saya untuk memberi sedikit latar belakang beliau. Yang berbahagia Datuk Seri merupakan seorang pentadbir jurutera alam sekitar dan ahli akademik dengan pengalaman lebih daripada 30 tahun dalam pelestarian alam sekitar. Beliau juga merupakan seorang ikon melalui pendekatan EcoShift yang merupakan salah satu daripada lebih 40 buah buku yang pernah dihasilkan. Beliau pernah menyandang sebagai Ketua Setiausaha bagi 3 buah kementerian sebelum menjadi Ketua Setiausaha di Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA, iaitu kementerian yang bertanggungjawab bagi penggubalan dasar-dasar dan isu-isu berkaitan perubahan iklim di peringkat kebangsaan. Datuk Seri juga merupakan seorang visiting professor di Imperial College London, UK dan di Tsukuba University, Jepun dan merupakan seorang research associate di Massachusetts Institute of Technology. Selamat datang, Datuk Seri. Selamat datang, terima kasih. Panel kedua kita adalah Tan Sri Abdul Wahid Omar. Beliau merupakan pengurusi Bursa Malaysia Berhad dan merupakan seorang pemimpin korporat yang versatile dengan pengalaman dalam bidang pembangunan infrastruktur, telekomunikasi, perkhidmatan kewangan dan pengurusan pelaburan. Beliau pernah menjadi Grup Chairman Pemodalan Nasional Berhad, PNB, dan sebelum itu Senator dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bertanggungjawab ke atas perancangan ekonomi. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai Presiden dan CEO Maybank Group, CEO Telekom Malaysia Berhad dan Managing Director dan CEO bagi UEM Group Berhad. Selamat datang Tan Sri. Terima kasih Puan Dayang. Panel ketiga kita adalah Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Beliau merupakan seorang medical professional yang mempunyai pengalaman lebih dari 2 dekad dalam pengurusan krisis kesihatan, bencana dan konflik. Beliau kini merupakan penasihat khas kesihatan awam kepada Perdana Menteri dan ahli dalam Economic Action Council. Beliau pernah dilantik sebagai Under Secretary General for Partnerships di International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC, Chief of the World Humanitarian Summit Secretariat at the United Nations, dan Chief of the Humanitarian Response Branch di United Nations Population Fund, UNFPA. Beliau juga merupakan pengasas Mercy Malaysia. Selamat datang Tan Sri. Baiklah, bagi memulakan sesi webinar kita, eloknya kita mendengar sedikit istilah-istilah ya dan konsep-konsep penting yang bermanfaat kepada kita, terutamanya dalam konteks perbincangan berkaitan perubahan iklim pada hari ini. Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dayang, terima kasih Tan Sri Wahid dan Tan Sri Jamilah. Tan Sri Jamilah ada sedikit perubahan kepada profil beliau sekarang ni, bukan lagi penasihat kepada Perdana Menteri. Beliau sekarang ni sebagai Executive Director Sunway Planetary Health Center. Saya nak mengajak perhatian kita kepada persoalan-persoalan penting berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada para penonton yang ada pada hari ini, kepada Astro Awani, kepada RTM yang bermurah hati membuat coverage kepada event kita ataupun webinar kita pagi ini. Saya juga tertarik kepada satu data ataupun satu indeks yang dikeluarkan baru-baru ni, kira-kira sebulan yang lalu, tentang World Worries. Macam-macam indeks dalam dunia ni, happiness ada, sustainability, GDP dan sebagainya. Ada juga World Worries pun ada. Dan World Worries yang paling penting sekali as usual, kita perlu tahu, coronavirus, unemployment, poverty, financial and political corruption, crime dan sebagainya. Tetapi yang saya nak sebutkan di sini, di kalangan 28 negara yang
dikaji oleh Ipsos, syarikat yang mengendalikan survei ini, Malaysia adalah yang teratas dalam keprihatinan dan kerisauan kita kepada coronavirus. Ya, 76% daripada mereka yang disurvey itu sangat bimbang. Negara seperti Jepun tu hanya 59% saja, Korea 57%, Australia 52%. Kalau kita tengok Sweden yang paling rendah sekali 14%. Amerika Syarikat 25% lah. Ini menunjukkan keprihatinan dan yang bermain di fikiran kita. Kalau kita tengok pula climate change, Malaysia yang paling rendah sekali. 1% saja orang Malaysia yang prihatin kepada perubahan iklim. Dan itulah sebabnya Kementerian Alam Sekitar dan Air apabila melihat survei ini, kita sebagai kementerian yang diberi tanggungjawab portfolio tentang alam sekitar dan perubahan iklim, kita rasa amat kecewa dengan tahap kesedaran dan keprihatinan masyarakat Malaysia. Antara sebab kita buat webinar pada sempena Hari Malaysia ini ialah menyedarkan masyarakat Malaysia bahawa sebenarnya perubahan iklim ini adalah satu isu yang sangat besar. Ya, kalau kita tengok tu, kita bawah daripada Peru, bawah daripada South Africa dan negara-negara lain. Dan kalau kita tengok environment pun, Malaysia adalah bottom 4. Semalam saya dengan Yang Berhormat Menteri pergi ke Johor Bahru. Kita lihat kesan-kesan tempat yang dicemarkan. Alhamdulillah kali ini kita dapat cepat bertindak dan dalam tempoh beberapa jam saja kita dapat tangkap mereka yang boleh disabitkan lah. Sekarang ini masih dalam proses penyiasatan. So apa yang saya nak sebutkan ialah keprihatinan kita kepada alam sekitar, kepada perubahan iklim ini sangat rendah dan ini sangat menakutkan kita lah. Dan saya juga nak berkongsi, ini yang slide yang selalu saya dan Tan Sri Jamilah sebutkan. COVID-19 ini sebenarnya adalah fenomena yang sedikit sangat kesannya kepada kita secara keseluruhannya berbanding dengan recession yang sedang datang. Dan yang lebih besar lagi climate change. Jadi climate change itu kesannya, bahananya mungkin jauh lebih besar. Ya, kita pun tak tahu berapa banyak, bergantung kepada tempat dan bergantung kepada kedudukan kita. Jadi saya minta izin sedikit nak ceritakan kenapa perubahan iklim ini berlaku. Dan ini banyak berkisar daripada kesan rumah kaca. Istilah Melayu bagi greenhouse ialah rumah kaca. Ketika saya mengajar di universiti dulu, saya pun gunakan istilah-istilah greenhouse effect. Saya dapati pelajar tak faham. Kenapa dia tak faham? Sebab di Malaysia ni tak ada ataupun tak banyak rumah kaca, tak banyak greenhouse. Yang banyak greenhouse ni di negeri-negeri yang banyak sektor pertaniannya besar, seperti di negeri-negeri temperate climate di Jepun, di Korea, yang ada ekstrim ke temperature antara musim panas dengan musim sejuk. Jadi untuk pastikan yang cuaca itu tak terlampau ketara perubahannya ikut musim dan ikut hari, mereka bina rumah kaca. Rumah yang kaca dalam tu mereka tanam sayur, tanam bunga dan sebagainya. Di Belanda contohnya banyak rumah kaca. Apa peranan rumah kaca? Peranan rumah kaca itu ialah memerangkap haba supaya kalaupun bersalji di luar, kalaupun hujan lebat di luar, dalam kawasan rumah kaca, dalam rumah kaca itu kesannya tidak ketara. Ya, boleh lagi tanam dan seumpamanya. Begitulah kesan rumah kaca dalam konteks perubahan iklim secara keseluruhan. Matahari apabila memancar, sebahagian daripada sinaran matahari itu akan dipantulkan balik ke outer space. Kita atmosfera di bawah tu. Atmosfera ni ada 4 lapisan, tapi saya nak mudahkan, kita sebut atmosfera saja. Dan sebahagian akan dipantulkan balik. Dan ini membolehkan dunia kita ini tak terlampau panas lah disebabkan oleh sinaran matahari. Tetapi secara dari dunia ni, dari proses yang berlaku dalam pelbagai aktiviti yang ada dalam dunia ni, kita memerangkap haba disebabkan oleh pelepasan gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca ini kita bincang kemudian, terutamanya yang berasal daripada sebatan karbon. Ya, dan semakin banyak gas tersebut, gas rumah kaca tersebut, semakin banyak
haba yang diperangkap. Haba ni menyebabkan panas lah. Dan ini yang menjadi isunya. Semakin panas atmosfera kita ini, maka semakin panas pula permukaan bumi kita. Dan ini menyebabkan ketidaktentuan cuaca, barulah berlaku perubahan iklim dan seumpamanya. So itu dari segi asasnya. Kalau kita tengok dari segi istilah-istilah penting, saya tak nak go through, saya hanya sebut saja istilah ni, harap dapat dicari dan Google secepat. Perubahan iklim itu ada kaitan dengan peningkatan suhu bumi dan disebabkan oleh gas rumah kaca atau greenhouse gases, dan primarily sebahagian besar daripada gas rumah kaca itu adalah sebatian karbon. Dan yang paling penting sekali apa yang kita sebut sebagai global warming potential. Ya, sebab antara gas-gas itu tak sama dia punya potensi untuk memanaskan bumi. Sebab itulah kita perlu ada polisi iklim, climate policy, polisi karbon ataupun strategi karbon. Ini sama je. Yang bullet number 5 tu, they are talking about the same. Ya, bila kita sebut tentang polisi iklim, polisi karbon, strategi karbon tu dia lebih kurang sama. Kemudian ada satu lagi istilah yang biasa digunakan, iaitu karbon dioksida setara ataupun dalam bahasa Inggeris CO2 equivalent ya. Itu maknanya apabila kita setarakan menggunakan global warming potential, GWP. Kalau ada yang bertanya nanti saya boleh go through lah. So yang menyebabkan CO2 keluar, yang menyebabkan gas-gas karbon keluar, gas-gas rumah kaca keluar, sebahagian besar disebabkan oleh bahan api fosil ataupun kita panggil fossil fuel. Yang utama ialah rambatu, minyak, gas, kayu yang kita bakar, apalagi yang kita gunakan untuk pemanasan dan sebagainya lah. Itu semua menghasilkan gas rumah kaca. Sebab itu ada satu agensi di peringkat antarabangsa yang kita akan bincang kemudian, yang pada peringkat awalnya telah ditubuhkan, menggabungkan dua agensi utama. Mereka ini bertanggungjawab untuk mengkaji tentang perubahan iklim. Mereka bekerja untuk United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. UNFCCC ini yang menjadi koordinator kepada beberapa perjanjian antarabangsa seperti perjanjian Paris dan sebagainya. Ya. Jadi apabila saya ataupun menteri menyebut bahawa kerajaan Malaysia telah menghantar laporan kepada Sekretariat Perjanjian Paris, UNFCCC lah. Dalam konteks kita, Tan Sri Jabilah ya, Puan Dayang ni lah yang akan email benda tu. Sebelum dia email tu, saya akan sign dulu, Puan Dayang lah. Tarikh 30 hari bulan Julai kena hantar, Puan Dayang akan bagi, okey, pukul 10 nanti saya nak hantar. Ya. Yang klik benda tu ialah Puan Dayang. Sebab itulah kita minta Puan Dayang yang jadi moderator kita, sekurang-kurangnya data-data yang saya pun kadang terlupa, Puan Dayang boleh ingatkan saya. Dan kita ada perjanjian Paris. Apa yang diperlukan melalui perjanjian Paris ini ialah kita kawal pelepasan karbon, ya, carbon emission. Dia tak kata greenhouse emission sangat tu, banyak dalam tulisan dia kata carbon emission. Tapi sebenarnya juga ialah greenhouse gas emission, ya, GHG. Jadi kita nak mudahkan, kita sebut carbon. Itu perkara yang saya harap ramai faham, sebab saya diminta 2-3 kali untuk briefing tentang istilah-istilah ni kepada orang tertentu lah. Ya, takungan karbon ialah carbon sink. Ini yang kita nak, banyakkan takungan karbon. Dia ada 2 takungan, satu daripada hutan, yang kedua daripada laut. Ya, jadi sekarang ni laut kita tak ambil kira lagi, tapi hutan kita dah ambil kira dengan banyak. Sebab tu ada penebangan hutan, kita sangat prihatin lah. Kemudian kita ada carbon budget. Dia kita akan melalui perjanjian Paris ni, dia akan bagi budget. Okey, negara ni you kena keluar banyak ni je carbon. Banyak ni saja carbon. Dan masing-masing kena buat declaration. Ya, tapi negara kita Malaysia, sebab kita sebagai non-Annex 1 country, kita tak dibagikan bajet. Sebab kita ni dianggap sebagai negara kecil pun tak banyak karbon yang kita hasilkan, dan kita ketika kita menandatangani perjanjian itu, kita masih lagi tergolong dalam negara membangun. Ya, jadi kita tidak dipertanggungjawabkan untuk ambil tanggungjawab yang besar. Tapi walau bagaimanapun kerajaan Malaysia sangat proaktif lah, I would say. Kemudian ada isu tentang net zero policy. Net zero policy ni maknanya carbon emission dengan carbon sink tu kena zero. Kawal pelepasan karbon dengan takungan itu kena zero. Ada orang
terlampau idealistik. Dia kata pelepasan karbon zero, I think is too much lah. Kalau pelepasan karbon zero ni maknanya kita tak boleh bernafas. Sebab kita bernafas menggunakan oksigen, keluarkan nafas kita menghasilkan karbon dioksida. Jadi to be frank, I think banyak kesilapan disebabkan oleh mereka yang join into the bandwagon of this policy. Kadang-kadang tu mereka tak belajar betul-betul lah benda ni. Saya declare saya mengajar benda ni kat universiti. Jadi maknanya cuma detail-detail tentang pengurusannya itu saya kena update. Dayang akan selalu ingatkan saya lah, pegawai-pegawai saya. Sebab dia ada banyak perjanjian Paris tu sendiri, ya Allah. Kalau kita nak faham, boleh jadi expert dalam bidang perjanjian Paris saja. Dan kita ada juga dipandu oleh Sustainable Development Goals, dan kita terbaharu, kita ada Environment, Social and Governance, khususnya kepada industri. Saya akan pergi kepada beberapa perkara yang penting. Ya. Jadi, pada tahun 1988, IPCC ditubuhkan oleh World Meteorological Organization, United Nations Environment Program, menubuhkan IPCC. Dan mereka telah mengeluarkan pelbagai laporan FAR pada tahun 1990. Kemudian tu laporan SAR. Ini semua istilah-istilah dia lah. Second Assessment Report. Ya, FAR, First Assessment Report. Tapi dia panggil FAR. Ingatkan FAR tu jauh? No, First Assessment Report. SAR, Second Assessment Report. TAR, Third Assessment Report. Lepas tu dah tak boleh fourth dah. Dia dipanggil AR4. Assessment Report number 4. Pada tahun 2007 ni, Assessment Report number 4 tu yang IPCC ni dianugerahkan anugerah Nobel Keamanan. IPCC ni satu tim yang besar. Saya tak tahu berapa ramai ahli sains yang terlibat untuk sesuatu laporan, tapi saya tahu AR4 tu lebih daripada 400 orang. Dan salah seorang daripada mereka itu adalah orang Malaysia, ya, yang terlibat dalam penyediaan report tersebut. Mereka tak buat research, mereka kumpulkan laporan-laporan yang ada. And then AR5, Assessment Report nombor 5, itu yang sempena Paris Agreement. SR 1.5, Special Report 1.5 degree Celsius. Jadi bila dah keluar 1.5 ni, seolah-olah macam kita sekarang ni telah berada di ambang 1.5. Padahal report yang baru keluar ni, AR6 ini confirm bahawa kita at 1.1 at the moment. Itu sangat penting. Antara 1.5 dengan 1.1 tu sangat besar pengaruhnya. Dan kita perlu menyediakan report-report seterusnya lah. So, laporan yang baru dikeluarkan pada bulan Ogos atau Julai, saya fikir Julai Dayang, berapa bulan, sebab yang hadir mesyuarat tu Dayang dan tim-tim rakan-rakan beliau lah, 5 orang yang hadir tu. Saya ingat berapa bulan Dayang, ingat tak mesyuarat tu yang saya dimaklumkan mesyuarat tu lah, saya tak hadir mesyuarat tu. 2 minggu mesyuarat tu lah. Ya, Datuk Seri. 2 minggu mesyuarat, start mesyuarat tu pada pukul 9 malam lah. Sebab dia pakai waktu di sana, waktu di Eropah sana. Jadi kita dimaklumkan awal lah tentang report ni, dan laporan yang dikeluarkan ni adalah working group number 1. Laporan ini adalah on physical science basis. Akan ada laporan kedua daripada working group nombor 2, vulnerability and adaptation. Itu akan Februari, dan pada Mac tahun depan baru ada 2023. Okey. Yang penting untuk saya sebutkan di sini, laporan ini cited 14,000 references. Sebenarnya laporan tu tak tebal sangat. Yang banyak tu ialah rujukan-rujukan dia. Dia menyebut tentang ini daripada mana dan sebagainya. Jadi bagi seorang ahli sains, saya fikir seronoklah 14,000 laporan yang telah disahihkan ataupun telah dikenal pasti reputable telah dimuatkan dalam laporan ini. Okey, kita pergi kepada apa yang dibuat oleh working group nombor 1 ni. Mereka melaporkan penemuan saintifik berkaitan dengan iklim dan yang terkini. Ini bertujuan untuk membantu golongan pembuat dasar merangka dasar keputusan mengenai tindakan mitigasi. Jadi maknanya laporan tu perlu kita fahami. Sebab itulah hari ini saya nak cerita tentang perubahan iklim ni supaya kita faham ya tentang perkara-perkara tu, dan dia bagi tahu bahawa ni yang kita kena buat. Jadi kita tak boleh terlampau mendahului apa yang mereka sarankan, sebab kami pun dalam mesyuarat bersama mereka. In fact, saya fikir minggu lepas saya mesyuarat dengan mereka Dayang, yang pre-COP 26 tu. Kita ada dua hari mesyuarat dengan mereka.
Dan adalah negara yang agak lewat dari segi penyediaan laporan, tidak begitu proaktif, tetapi Malaysia telah beberapa kali diberi kredit kerana laporan-laporan kita sangat baik, menjadi contoh kepada negeri-negeri lain. Ya, itu nombor satu. Yang keduanya, kita telah memperbarui komitmen. Setiap kali laporan kita tu ada komitmen baru. Ada komitmen baru. Separuh orang dulu je komit tinggi, sekarang laporan terbaru dia reduce, dia minta diskaun, kami tak boleh buat, kami tak boleh buat. Sedangkan kita bermula dengan rendah, kita kata kita akan tambah ni. Kita akan tambah, ya. So saya tak nak bagi tahulah negara mana yang asal tinggi datang, sebab kita akan di audit. Kita bukan boleh cakap macam tu. Bolehlah pihak luar bercakap, tapi bagi pihak kerajaan, kita pegawai-pegawai ini akan diaudit. Jadi sebab tu kita lebih kepada pendekatan kita akan improve dari masa ke semasa. Dan ini secara tak langsung menunjukkan komitmen kita. Kita tak nak kita cakap benda besar, kemudian tu kita kata we cannot do this, we cannot do that, we cannot do this dan sebagainya. Banyak negara macam tu, macam-macam lah. Kata COVID-19 lah, duit tak ada lah, macam-macam lah sekarang ni. Okey, apa yang penting dalam IPCC report yang sebelum ni, kita menggunakan Representative Concentration Pathway, RCP, untuk menggambarkan perubahan-perubahan yang berlaku, ya. Dan kita absolute numbers, kita if I'm not mistaken, Dayang, saya balik start daripada dia ada 4 tu, yang satu lagi tu 7.6 if I'm not mistaken, RCP 7.6. So kita very specific, kalaulah naik suhu sebanyak 7.6 darjah Celsius, apa yang berlaku? Kalau naik 1.5, apa yang berlaku? Macam tu. So dalam yang ini, kita punya pendekatan yang diberi ini, dia panggil shared socio-economic pathways ni. Dia yang nombor 1 tu 1.9, ya, yang kedua adalah 4.5, 7.0. Ini semua nombor bergantung kepada peningkatan suhu dalam darjah Celsius. Maknanya kalau 1.9 darjah Celsius berbanding dengan pre-industrialization. And then yang paling tinggi sekali adalah 8.5 lah, ya. Jadi this is perubahan. Kalau ada data macam ni, kalaulah dia menggunakan RCP, maknanya report yang lama lah. Report yang baru kita menggunakan SSP, Shared Socio-Economic Pathway. So inilah data yang ada. So yang penting adalah aktiviti manusia telah menyumbang kira-kira 1.1 darjah Celsius pemanasan global sejak tahun 1850 hingga 1900 lagi, ya. Jadi perubahan itu kita ketara. Kalau kita tengok perubahan suhu bumi ini berbanding dengan katalah pada 1 Masihi, tahun 1 Masihi sehinggalah sekarang ini, kita tengok itulah. Dan yang penting ialah ketika selepas zaman revolusi industri itu sangat memuncak. Dan ini disebabkan oleh peningkatan penggunaan bahan api fosil yang menghasilkan sebatian gas-gas rumah kaca. So ini ada data, tapi saya nak baca dia punya kesimpulan tu. Kebarangkalian tinggi untuk dunia mencapai 1.5 darjah Celsius pemanasan global boleh berlaku, ya. Itu yang sangat penting. Maknanya kita belum sampai lagi 1.5, kita ber 1.1. Kebarangkalian tinggi tu boleh kalau kita tak buat banyak perkara. So yang juga penting dalam studi ni, pemanasan yang 1.5 darjah Celsius ini akan meningkatkan suhu bumi dan akan menyebabkan ketidaktentuan cuaca. Dan yang keempat, pemanasan tersebut akan menyebabkan fenomena gelombang haba lebih ekstrim. Sebab itulah tiba-tiba sahaja di Hulu Langat banjir malam tadi, di Kuala Langat banjir. Ini benda-benda yang akan jadi kebiasaan. Padahal dulu kita tahu kalau banjir itu hanya pada musim-musim tengkujuh dan seumpamanya. Sekarang ni dah biasa. Tiba-tiba saja banjir di tempat-tempat yang kita tak sangka banjir. Ini adalah climate change. Kalau kita tengok, kalau peningkatan 1 darjah Celsius apa berlaku, 2 darjah Celsius apa yang berlaku. Dan Tasri Jamilah akan sebutkan pada kita nanti, this is worse than World War III lah kalau berlaku. Ya, jadi maknanya kita berperang dengan cuaca dan kita tak tahu bila cuaca itu datang, bila hujan datang dan seumpamanya.
Ini adalah komitmen Malaysia sejak tahun 1962 menyertai Rio Summit sehinggalah sekarang ni kita berada pada tahun 2021 dan kita merancang untuk banyak perkara yang kita buat. Kita boleh mencapai net zero pada tahun 2050 kalau kita nak, ya, tetapi boleh sebut tapi dia punya pengeras pun banyak juga. Ya, contohnya kita kena tukar kita punya punca utama tenaga kita daripada bahan api fosil kepada non-fosil. Ini akan melibatkan banyak perkara sebab Malaysia tak seperti kebanyakan negara lain dalam konteks ini. Malaysia adalah sebuah negara pengeluar oil and gas. Ya, kalau Jepun tu je boleh cakap lah apa yang dia buat sebab dia bukan pengeluar oil and gas. Sedangkan tanya Tan Sri Wahid, bekas menteri yang jaga EPU, betapa pentingnya oil and gas sektor kepada negara kita. Banyak negara yang telah buat komitmen tu, oil and gas is very minimal kalau ada pun kepada ekonomi mereka. Yang keduanya, kita pengeluar kereta. Banyak negara yang cakap tu tak mengeluarkan kereta, jadi kereta yang kita nak keluarkan ni, kita tak nak, kita kata kereta kita tak nak oil and gas, kereta kita yang kita support oil and gas. Jadi dua perkara tu sangat besar bagi saya lah. Kita kena selesaikan dulu di mana arah tuju dua sektor ini. Kalau mereka dah nak net zero, so the rest will be follow through. Ya. Ini adalah perkara-perkara yang kita telah buat dan akan buat dalam tempoh terdekat ni. Dan yang paling penting sekali saya fikir climate change legal framework itu kita akan siapkan dalam masa seminggu dua ni. Carbon market mechanism dah dihantar ke kabinet. Ya, jadi maknanya kalaulah perkara-perkara tu, ini semua telah kita, I would say that in the pipeline. Yang paling penting sekali ialah long term low emission development strategy, LT-LED towards 2050. Apa yang diperlukan oleh UNFCCC kepada negara yang menandatangani Perjanjian Paris hanya 2050 saja. Dia tak kata beyond that. Ya, sebab itulah negeri seperti Singapura contohnya, komitmen dia ialah dia akan menjadi net zero second half of 2050, second half of this century. Itu Singapura. Sebab realistik lah, saya fikir sangat realistik. Sebab dia banyak bergantung kepada pihak luar dan sebagainya, dan kita akan carry forward nanti. Jadi saya berhenti kat situ dulu Dayang. Saya minta maaf saya ambil masa yang agak tinggi, ambil masa yang agak panjang untuk bincang ni. Sekurang-kurangnya kita ada basis untuk perbincangan dan kita tahu perkara penting yang menjadi asas kepada perbincangan kita. Wallahualam, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Sri. Saya rasa kupasan ataupun penjelasan yang sangat padat dalam tempoh masa yang sedikit tadi. Sebelum itu satu pembetulan ya dalam pengenalan saya tadi, panel ketiga kita Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud merupakan Profesor dan Pengarah Eksekutif Sunway Centre for Planetary Health. Dan seterusnya mungkin kita boleh mulakan sesi-sesi soal daripada untuk webinar kita ini. Jadi kita ada jemput Tan Sri Wahid dulu. Baik. Jadi untuk memulakan soalan kita, soalan ini adalah ditujukan kepada Tan Sri Wahid ya, berkenaan dengan kupasan-kupasan yang kita ada mengenai perubahan iklim dan komitmen bukan saja daripada kerajaan, pihak swasta dan komuniti at large. Soalan ini adalah berbentuk apakah peranan badan dan warga korporat untuk proaktif menangani perubahan iklim. Silakan Tan Sri. Terima kasih Puan Dayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat Hari Malaysia kepada semua. Pertama sekali terima kasih kepada Prof. Datuk Dr. Zaini kerana sudi menyebut saya menyertai webinar ini yang merupakan satu webinar yang penting bagi kami. Jadi kalau tadi Prof. Zaini sebut beliau mengajar tentang isu perubahan iklim ini, tapi bagi saya the other way around lah. Saya merupakan seorang yang baru belajar dalam isu perubahan iklim ini. Setelah lebih 30 tahun dalam bidang korporat dan terdedah kepada pelbagai aktiviti bisnes, saya merasa bertuah kerana 2 tahun yang lepas saya telah dijemput untuk menyertai Lembaga Pengarah WWF Malaysia. Dan di sinilah di mana pendedahan saya kepada isu perubahan iklim ini telah melonjak dengan agak ketara.
tapi masih banyak lagi saya tengah belajar, if I may. Jadi untuk menjawab soalan yang Puan Dayang sebutkan tadi, mungkin saya boleh memberi sedikit gambaran sedikit tentang isu perubahan iklim ini dalam konteks kelestarian ataupun sustainability di sektor korporat. Jadi kalau kita lihat isu kelestarian ataupun sustainability atau ESG dalam sektor korporat ini, dia merangkumi 3 elemen ESG ini, iaitu environment, social dan governance. Isu berkaitan dengan environment alam sekitar ini termasuklah perubahan iklim, penghakisan sumber, sisa pencemaran dan isu berkaitan dengan penambangan hutan. Yang sosialnya berkaitan dengan hak asasi manusia, perhambaan moden, buruh kanak-kanak, keadaan tempat kerja ataupun working conditions, hubungan pekerja, employee relations dan sebagainya. Dan ketiga adalah isu governance yang melibatkan isu-isu rasuah, bribery and corruption, gaji eksekutif, kepelbagaian dan struktur lembaga pengarah, isu lobby dan derma politik, dan isu berkaitan dengan perancangan cukai ataupun tax planning and tax evasion and so on. Jadi ini adalah 3 isu ataupun komponen utama dalam kelestarian yang diambil kira oleh sektor korporat. Jadi di sektor korporat ini gerakan kelestarian ini bermula telah lama, sudah hampir 20 tahun, di mana terdapat penekanan tentang isu-isu ini daripada kalangan pelabur pada mulanya. So melalui UN Principles for Responsible Investment, yang mana sejumlah pelabur-pelabur institusi ini kini telah mencapai lebih daripada 4,000 pelabur-pelabur telah menandatangani perjanjian untuk memastikan mereka melabur di dalam syarikat-syarikat yang committed kepada isu kelestarian ESG ini pertama. Kemudian kita juga ada UN Principles for Responsible Banking. So ini di mana sejumlah bank-bank yang beroperasi di serata dunia ini telah berpakat dan di bawah naungan United Nations untuk menggerakkan sustainable finance, di mana mereka memberikan komitmen untuk pada masa akan datang tidak lagi menyokong ataupun membiayai projek-projek yang tidak lestari dan tidak mengambil kira elemen-elemen ESG, termasuklah isu perubahan iklim ini. Dan yang ketiga, insurance. So dari kalangan para syarikat-syarikat insurans ini, mereka juga sekarang ini ada UN Principles for Sustainable Insurance, di mana sama seperti pelabur dan juga bank-bank, mereka ini tidak akan underwrite ataupun memberikan perlindungan insurans kepada syarikat-syarikat ataupun projek-projek yang tidak mengambil kira elemen kelestarian, termasuklah isu perubahan iklim ini. Dan kalau ada pun yang mana yang kurang mengambil kira, premium yang perlu dibayar adalah lebih tinggi. Jadi inilah merupakan gerakan kelestarian di peringkat antarabangsa yang telah sampai pun di Malaysia ini. Jadi kalau kita lihat di Malaysia ini, mengambil kira peranan saya di Bursa Malaysia, kita telah mewujudkan satu indeks FTSE for Good Bursa Malaysia, di mana kita telah mengambil kira syarikat-syarikat yang mematuhi keperluan kelestarian ini, dan pada mulanya 7 tahun yang lalu kita mendapati ada 24 syarikat yang memenuhi elemen-elemen kelestarian ini. Dan kini pada review yang terkini pada bulan Jun baru-baru ini, 3 bulan lalu, jumlah ini telah meningkat kepada 76 syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia yang memenuhi
kriteria kelestarian. Dan adalah harapan kita pada satu hari nanti agar semua syarikat-syarikat, lebih 900 syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia perlu mematuhi keperluan kelestarian. Dan ini telah pun termaktub di dalam Malaysian Code of Corporate Governance yang baru dinaik tarafkan ataupun revised Malaysian Code on Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security pada bulan April yang lalu, di mana antara lain semua syarikat-syarikat yang tersenarai dikehendaki memastikan bahawa elemen kelestarian ini dimaktubkan dalam setiap operasi dan strategi syarikat-syarikat yang tersenarai. Jadi ini merupakan sesuatu perkara yang wajib dan syarikat-syarikat dikehendaki untuk memastikan agenda kelestarian ini berada di tahap yang tinggi di peringkat pengurusan dan peringkat lembaga pengarah. Jadi ini bukan sesuatu yang bagi kita tidak ada option, semua syarikat-syarikat perlu memainkan peranan. Dan ini membawa saya kepada perkara ketiga yang saya nak sebut. Jadi ini dalam konteks sebuah kajian yang sedang kami laksanakan. Jadi dalam isu perubahan iklim ini, perbincangan utama yang bakal diadakan adalah di mesyuarat COP26. COP26 ini, Conference of Parties 26, yang akan dijalankan atau diadakan pada awal bulan November ini, tak lama lagi, sebulan setengah lagi, di Glasgow. Ini negara tuan rumah adalah United Kingdom dan bersama-sama dengan Itali. Dan di dalam mesyuarat ini, apa yang Datuk Sri Zani sebutkan tadi, akan terdapat banyak perbincangan tentang komitmen negara-negara berdasarkan kepada Paris Agreement yang telah ditandatangani pada tahun 2015 saya, dan banyak negara-negara dijangka akan membuat komitmen ke arah carbon sifar ataupun net zero. Bermakna sejak kita lihat berdasarkan kepada apa yang diumumkan oleh banyak negara, sebanyak 130 buah negara telah pun mengumumkan ataupun akan mengumumkan yang mereka akan komit kepada net zero ini menjelang tahun 2050 ataupun tahun 2060. Jadi mereka ini merupakan negara-negara yang menyumbang sekitar 60% daripada gas rumah kaca yang Datuk Sri Zani sebutkan tadi. Dan mereka ini juga merupakan negara-negara di mana kita, syarikat-syarikat Indonesia ini berniaga dengan mereka. Jadi 60 hingga 70% daripada GDP ataupun ekonomi dunia ini disumbangkan oleh negara-negara ini yang mana kita berdagang dengan mereka. Jadi kami di WWF dan BCG dan disokong oleh sektor korporat sedang menjalankan satu kajian untuk mencari jalan ataupun pathways towards net zero untuk Malaysia. Jadi kita sedar bahawa banyak cabarannya seperti yang Datuk Sri Zani sebutkan tadi, dan kalau kita lihat dari segi jumlah karbon yang kita keluarkan sekarang ini menurut data pada tahun 2016 adalah sekitar 334 juta tan karbon equivalent, dan 81% daripada jumlah karbon yang kita keluarkan ini adalah datangnya daripada sektor penjanaan energi, power, dan juga pengangkutan. Jadi untuk membantu kita mengekang ataupun menuju ke arah net zero ini,
antara lain adalah penting kita address ataupun kita atasi komponen energy mix kita dalam penyediaan elektrisiti kita sebagai contoh, dan ini antara langkah-langkah yang perlu dilaksanakan. Di samping itu, maknanya kalau boleh kita kurangkan penyediaan daripada coal, kalau boleh tidak ada lagi power plant coal arang batu ini yang baru dilaksanakan, dan ini secara berperingkat bermakna kita akan mempertingkatkan lagi sumber kelestarian dalam penyediaan tenaga kita. Dan electric vehicles, kalau boleh kita percepatkan komitmennya, sebab seluruh dunia sedang menuju ke arah ini. Jadi menjelang tahun 2030, banyak syarikat-syarikat otomotif yang telah membuat komitmen mereka tidak akan menjual lagi kereta-kereta internal combustion engine ini. Semua akan jual kereta elektrik. Jadi kalau Malaysia ini masih nak berpegang kepada industri otomotif ICE ini, tak adalah syarikat dan tak ada orang nak beli sebab banyak kekangan untuk penggunaan kereta-kereta sebegini. Begitu juga dengan elemen carbon sink yang Dr. Zidani sebutkan tadi. Alhamdulillah kita negara kita Malaysia ini sebenarnya bertuah kerana kita masih mempunyai kawasan hutan yang masih besar, yang sangat luas, maknanya 55% daripada jumlah tanah kita di-cover oleh hutan, dan ini sekitar 18.2 juta hektar, dan kalau kita boleh kita kekalkan supaya kita dapat dalam jangka masa sehingga 2050 ataupun 2060 menuju kepada net zero ini. So banyak langkah-langkah yang perlu dilaksanakan. Tapi balik kepada sektor korporat, apa yang kita buat sekarang ini adalah untuk memastikan semua syarikat-syarikat juga menyertai gelombang ataupun gerakan menuju ke arah net zero ini. Dan banyak syarikat-syarikat korporat telah mula membuat komitmen. So syarikat seperti Petronas, Tenaga Nasional, dan juga Malaysia Airlines, Samdari Plantation, dan beberapa syarikat lagi telah pun mengumumkan bahawa mereka akan menuju kepada net zero. Dan ini bermakna mereka pastikan kesan operasi mereka kepada alam sekitar ini, carbon emission mereka ini dapat dikurangkan, dan mereka mengambil langkah-langkah untuk menyahkan karbon ini daripada alam sekitar. So, sebagai contoh, macam Petronas, baru-baru ini antara langkah-langkah mereka adalah untuk membuat satu program carbon capture utilization and storage, CCUS, yang mana mereka di karbon yang dikeluarkan daripada operasi gas mereka di Kaswari, offshore Sarawak, mereka salurkan, mereka akan proses untuk disimpan dan sebahagian digunakan untuk merupakan produk-produk lain. Jadi ini sebagai contoh sumbangan atau peranan corporate dalam isu perubahan iklim ini. Jadi kalau boleh Puan Dayang, sebelum saya berhenti, saya nak berikan penekanan tentang pentingnya syarikat-syarikat korporat memainkan peranan dan committed towards net zero ini. Kerana kenapa? Kerana kalau syarikat-syarikat tidak mengambil indah tentang isu kelestarian termasuklah perubahan iklim ini, mereka tidak akan dapat pelaburan daripada pelabur-pelabur institusi. Mereka tidak akan dapat pembiayaan daripada bank-bank. Mereka tidak akan dapat syarikat insurans yang boleh memberikan perlindungan kepada mereka. Mereka akan mendapat kesukaran untuk mendapatkan sumber tenaga ataupun human capital talent yang mahu bekerja dengan mereka, sebab generasi muda ini sekarang ini mereka mahu bekerja dengan syarikat yang lestari, yang mengindahkan alam sekitar dan perubahan iklim, dan
yang lebih terkesan juga adalah syarikat-syarikat juga tidak akan dapat menjual produk mereka ataupun membekalkan produk-produk mereka kepada syarikat-syarikat lain sekiranya syarikat-syarikat ini tidak lestari. Kita baru ni dah dengar banyak contoh-contoh syarikat-syarikat glove manufacturing yang telah terkesan tidak dapat menjual produk mereka di Amerika Syarikat kerana isu modern slavery dan labour practices, dan ini bukan satu isu yang serius. Jadi untuk itu memang tidak ada pilihan selain daripada peka dan memainkan peranan masing-masing untuk mengindahkan alam sekitar dan peka kepada perubahan iklim dan movement towards net zero ini. Jadi terima kasih Puan Dayang. Terima kasih Tan Sri ya. Kita lihat amat menarik kupasan tersebut dan kita di peringkat kementerian juga apabila kita mengadakan dialog dengan pihak swasta dan juga sektor korporat, kita sering mendapat, kita boleh lihat keterujaan untuk menuju ke arah net zero tersebut. Jadi hanya untuk menyentuh dengan ringkas, saya boleh tujukan kepada Datuk Sri Zaini. Kita mengetahui bahawa ya, untuk ke arah net zero ni kita melihat kepada konteks. Jadi konteks dari segi korporat dan juga negara adalah dua pathway yang berbeza dan kadang-kadang seringkali berlaku definition dari segi persepsi masyarakat. Jadi mungkin boleh disentuh juga Datuk Sri Zaini, apakah yang dimaksudkan kalau kita lihat net zero di peringkat korporat. Pada ketika ini kita melihat kepada scope 1, scope 2, scope 3 contohnya ya, dan kita amat menggalakkan di mana sekarang ni sektor pembankan sendiri telah memasukkan elemen of climate change dalam investment and lending decisions. Jadi ini satu perkara yang sangat-sangat memberangsangkan. Manakala dari segi net zero di peringkat pathway ataupun di peringkat kebangsaan, Datuk Sri Zaini ada menyebut mengenai long-term low emission development strategies tadi. Mungkin Datuk Sri boleh sebutkan sedikit ya mengenai apakah atau di manakah Malaysia kini, adakah kerajaan telah menjalankan perkara-perkara yang perlu dilakukan itu, adakah ia memadai? Dipersilakan Datuk Sri. Ya, terima kasih Dayang. Dengar saya. Dayang, saya nak sebelum kita pergi kepada tu, tadi saya tersebut ni ada orang tanya saya ni, apa beza greenhouse gases dengan carbon dioxide? Ini bezanya. Saya jawab ni kebetulan soalan dituju kepada saya. Carbon dioksida ini kita anggap sebagai CO2 equivalent. Jadi Tan Sri Wahid ada sebut tentang CO2 equivalent. Bukan carbon equivalent ya, CO2 equivalent. Jadi CO2 itu ialah carbon dioxide sebab dia adalah satu pada skala global warming potential. Pada setiap tahun jumlahnya satu dalam atmosfera. Ya, pada tahun ini pun 20 tahun persekan 100 tahun, 500 tahun pun satu. Jadi maknanya apa saja kita buang atau kita lepaskan atmosfera dalam bentuk CO2, dia akan berada sampai 500 tahun. Berbanding dengan lain-lain, contohnya macam semalam kita pergi ke Kempas, Johor Bahru. Dalam tempoh 12 jam dah tak ada dah waste material tu. It's already diluted and telah dihanyutkan. Tapi kalaulah karbon dioksida berada di atmosfera sampai 500 tahun. Methane sebagai contoh, dia punya equivalent kepada CO2 ialah 72. Dalam masa 500 tahun dia akan jadi 7.6. Tapi gas-gas seperti tetrafluoromethane contohnya, equivalent kepada CO2 ni adalah 5,200. Tapi apabila 500 tahun dia dah double the value. Jadi kita nak pastikan yang kita hasilkan ni kita kawal betul. Yang mana yang kita nak kawal? Yang asalnya dulu Malaysia kawal 3 sahaja. Tapi sekarang ni kita dah jadi 7. Jadi saya akan sebutkan perkara tersebut. Ini Tan Sri Wahid sebutkan. Apabila kita nak net zero, maknanya yang atas tu, yang sebelah atas tu daripada kita panggil axis Y dan axis X dan axis Y. Axis X ke atas itu adalah yang pelepasan karbon. Yang paling banyak sekali yang itulah yang oranye tu adalah sektor tenaga. Sektor tenaga yang paling banyak sekali ialah
pengangkut penjanaan tenaga lah, penjanaan tenaga elektrik lebih kurang 40%. Kemudian kita juga ada waste material. Ini kalau kita buang waste merata, tak dilupuskan dengan sebaiknya pun semakin lama semakin banyak. Dan kita yang di bawah tu kita panggil LULUCF, land use change and forestry. Dia ada dua. Kalau kita tebang pokok di hutan yang telah kita tetapkan, contohnya kawasan reserve yang di Kuala Langat baru ni, kita akan mendapat dua implikasi. Implikasi pertama, kita dapat LULUF emission. Masa proses untuk tebang dan sebagainya, kita menghasilkan banyak karbon dengan jentera dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita akan kehilangan LULUF removal. Removal ni offsetting. Macam Tan Sri Jamilah pergi ke mana-mana, lepas naik kapal terbang, ditanam 3 batang pokok contohnya. That is. Tapi secara keseluruhan, kalau kita bandingkan dengan 2014, kita telah meningkat dari segi pelepasan gas-gas karbon. Kita tidak lagi jadi kosong. Idealnya, nombor tu, bila ditolak dengan LULUCF, dia akan jadi kosong. Ya, so sekarang kita telah meningkat daripada 49.24 kepada 75, largely because of LULUF, largely because of penebangan hutan di Malaysia dan tukar dan perubahan guna tanah, buat kawasan perumahan baru, buat kawasan bandaran baru dan sebagainya. Itu menyumbang kepada daripada 3.32 kepada 17. Jadi bagi saya, kalau saya ditanya, apakah prioriti kita sekarang? Prioriti kita ialah to stop emission from LULUCF. Yeah, that is the priority. Kalau tidak, daripada 17 ni akan jadi 25 ni. Sedangkan yang energi itu dah turun dah, 253 kepada 251 without solar, large scale solar, LSS. Without green technology banyak dalam sistem kita. Ya, itu memang dah turun. Saya fikir akan turun semakin lama semakin ketara penurunannya. Yang bertambah dalam masa 2 tahun naik 14 ialah LULUCF. So kita mesti ingatkan syarikat-syarikat yang bertanggungjawab nakkan penurunan karbon dan sebagainya, your priority is LUCF. Kalau you syarikat yang membuat hartanah, macam mana hartanah itu tak tebang pokok? Contohnya. Macam mana hartanah itu LULUCF kita tidak berganjak. In fact, kita akan dapat LULUCF removal lagi. Contohnya. That is priority, doable, tak payah nak tukar apa-apa pun. Kalaulah kita nak tukar yang lain-lain itu banyak ceritalah ya. Dan saya sebutkan tadi, Dayang, kita ada mitigation and adaptation, green lifestyle dan circular economy. So our focus is not only green lifestyle, tetapi kita nak get opportunity lah macam Tan Sri Wahid sebutkan tadi. Saya nak bagi peluang kepada Tan Sri Jamilah bercakap lah. Saya dah 2 kali bercakap. Baik, terima kasih Datuk Sri. Soalan ketiga saya ditujukan kepada Tan Sri Jamilah. Soalan ini lebih meluas ya, keperluan untuk kita memahami the big picture, iaitu planetary health. Bagaimanakah setiap warga Malaysia dapat menyumbang? Silakan Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat Hari Malaysia kepada semua pendengar dan saya nak build on apa yang dikatakan tadi. Datuk Sri Zaini telah pun mengupas polisi-polisi dan roadmap bagi kerajaan Malaysia, dan Tan Sri Wahid telah pun memberi kita penjelasan tentang role of economy, corporate, ESG dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat balik pada the first slides yang Datuk Sri Zaini tunjuk tadi, di mana Malaysia sangat prihatin tentang COVID. Pengetahuan kita agak dalam ya di kalangan rakyat. Tapi bila lihat pada climate change, kita paling rendah. Jadi bagaimana kita nak menukar fikiran ataupun tabiat juga rakyat kita untuk lebih peka dan lebih sensitif terhadap masalah climate change ni, sebab ia adalah juga satu masalah kesihatan. Jadi kalau kita lihat, tolong tunjuk slide saya, host. Ya, tadi Datuk Sri Zaini ada tunjuk slide, our favorite slide ya, Datuk Sri Zaini, di mana dia tunjuk di belakang COVID-19 tu. Kita ingat masa mula-mula COVID-19 tu kita kata okeylah cuci tangan, social distancing, semua kita boleh okey. Tapi di belakang ni impact ekonominya sangat tinggi. Kita mungkin banyak negara di dunia akan mengalami recession. Dan climate change di belakangnya, wave of climate change. Sebabnya
COVID tidak timbul dengan serta-merta. COVID adalah satu penyakit yang berjangkit yang asalnya daripada satu virus iaitu SARS-CoV-2 yang timbul daripada transmisi virus itu daripada haiwan ke manusia. Kenapa ini berlaku? Oleh kerana manusia dengan rakusnya telah menjahanamkan environment kita dengan begitu cepat dan menyebabkan juga dengan the desire nak makan binatang-binatang yang luar biasa juga dan ini menyebabkan yang disebutkan zoonotic leak, iaitu virus yang biasanya di kalangan binatang haiwan boleh transmit kepada haiwan yang mungkin dimakan oleh manusia dan dia ditransmisi di kalangan manusia. Dan di belakang climate change tu lebih dahsyat lagi adalah biodiversity collapse. Dan ini sudah berlaku. Kita tahu di kebelakangan ini banyak haiwan dan spesies-spesies yang telah pupus. Jadi ini menyebabkan satu, this is what we call the perfect storm. Semua yang akan berlaku yang dengan teruknya akan mengakibatkan manusia akan terlibat directly. Jadi kita akan menjadi tidak sihat, kita lebih terdedah kepada penyakit berjangkit dan sebagainya. Next slide please. Kalau saya nak lihat dari segi kesihatan, host, jadi saya nak introduce satu term iaitu planetary health atau kesihatan planet. Kita selalu dengar public health, kesihatan awam, kesihatan haiwan, animal health, dan dulu di WHO kita sebutkan One Health ataupun ecological health. Tapi sekarang kita tahu bahawa tanpa planet yang sihat, kita tidak dapat mencapai kesihatan manusia di dalam dunia ini. Jadi inilah konsep planetary health, iaitu satu konsep yang agak baru sejak 2014-2015 dan satu pendekatan yang amat penting dan saya amat bangga kerana sekarang dapat menerajui planetary health center pertama di Asia sekarang di Sunway University. Next one please. Dan saya nak beri contoh yang Datuk Sri Zaini sebutkan tentang circular economy dan sebagainya ya. Tapi apa yang bermaknanya untuk kita mendapat satu ekonomi yang kelihatan seperti buah Quakeria, donat, ada lubang kat tengah, dan ini sesuatu konsep yang introduced by Kate Raworth, dan satu model yang sangat menarik kerana dia kata bahawa untuk kita mendapat satu ekonomi yang sejahtera, sustainable dan juga just untuk semua manusia, kita perlu melihat dua aspek. Satu ialah kita punya ecological ceiling dan kedua social floor. Maknanya dua-dua ecological dan social very important. Jadi kita lihat bahawa sempadan ini adalah yang disebutkan planetary boundaries. Dan planetary boundaries adalah satu konsep yang dikemukakan oleh Stockholm Resilience Center di mana ada 9 faktor yang penting, carbon dioxide emission, phosphorus, nitrogen, semua yang disebutkan oleh Datuk Sri Zaini tadi, yang merupakan sempadan atau boundaries di mana kalau kita terkeluar dari itu akan menjadikan berbahaya kepada alam sekitar dan juga planet kita. Jadi kalau kita lihat, ini data yang dikeluarkan 2018, saya difahamkan oleh Datuk Sri Zaini, kita punya BUR makin teruk, jadi mungkin merah tu banyak lagi. Tapi kita boleh lihat, kalau kita bandingkan Malaysia dengan USA dengan Vietnam, kita punya planetary health boundary punya violation tu sangat tinggi dan kita punya social floor pun banyak problem. Jadi ini adalah satu benda yang kalau kita boleh tackle bersama untuk melihat bagaimana kita boleh maintain kita punya ecological ceiling tu dengan kita punya social floor supaya sustainable economy berlaku. Ini semua ada correlation dengan health system dan sebagainya. Saya balik kepada perubahan iklim dan juga kesihatan. Mungkin ramai tahu tapi ada juga yang tak faham bahawa perubahan iklim tu ada direct impact kepada kita, kehidupan kita.
First kita lihat flash flood banyak, banjir kilat, banjir temenung kata Datuk Sri Zaini, mana level of the sea water tu tinggi, dia tak boleh keluar ataupun ada obstruction, air tu bertakung. Ini boleh menyebabkan nombor satu kerosakan rumah, mungkin kita boleh juga nyawa terancam ya dengan terlakunya bencana-bencana ini. Tetapi yang keduanya ialah kita boleh mendapat penyakit-penyakit berjangkit yang lain, misalnya denggi ataupun malaria dan sebagainya. Jadi ini adalah satu benda yang kita risau, ada tak infectious disease lain yang akan berlaku. Kedua, akibat perubahan iklim, kita tahu bahawa glacial melt ataupun pencairan glasial di Antartika dan sebagainya telah pun mendedahkan virus-virus, beribu virus yang terbenam di bawah ais. Jadi kita tahu bahawa dalam beribu-ribu virus ini ada yang mempunyai potensi untuk menjadi pandemik. Jadi kita mungkin tak tahu apa the next pandemic yang akan berlaku, apakah virus baru yang kita akan kemukakan, novel viruses, yang mungkin ancient virus yang kita tak pernah lihat dulu. Jadi this is very scary ya. Ini macam cerita sci-fi ya, di mana ice melt dan virus-virus yang timbul. Ketiga ialah akibat daripada climate change dan global warming, kita akan mendapat banyak penyakit lain. Heat wave misalnya boleh menyebabkan banyak problem, heat stroke dan juga depression. Ada mental health pressure bila kita, saya rasa saya sendiri kalau terlalu panas pun rasa stres. Jadi bumi kita adalah hitting warming earth. Kita ada code red for humanity baru ni dengan IPCC report. Jadi ini semua perkara yang untuk kita di Malaysia, saya rasa kadang-kadang kita ni macam katak dalam air yang tengah boil slowly ya, sebab kita dah biasa dengan panas tapi kita tak realise actually our earth is warming up and warming up. Dan ini mungkin ada kesan kepada agriculture di mana kekurangan air, kemarau dan sebagainya. Jadi juga dengan ini adalah masalah pollution dengan sebab kita punya carbon emission banyak daripada transportation yang Datuk Sri Zaini sebut tadi. Saya sendiri dalam beberapa minggu ni saya mengeluh kepada Datuk Sri Zaini sebab saya nak cari kereta. Jadi saya nak cari kereta yang elektrik ataupun hybrid yang saya boleh afford, and I cannot find one ya. It's so difficult. Sangat mahal dan juga tak banyak choice. Jadi saya rasa sangat frust kerana kenapa naik basikal lah, naik basikal. Basikal kat pandai nak basikal, kena langgar ni. Tapi masalahnya is a big problem. You know, it sounds funny, tapi kalau kita tak boleh bagi alternatif kepada rakyat Malaysia untuk mendapat a low carbon emission vehicle, di mana road transport kita punya public transport is not so efficient. You know, kalau kita duduk di Eropah atau di US mungkin tak perlu kereta pun, tapi kita ada masalah dengan transportation. So these are all the things yang menyebabkan kita menjadi lebih stres. Saya nak tunjuk satu lagi masalah yang sangat penting di dalam climate change. Kita dah sebut tentang transportation, carbon emission dan sebagainya, tetapi saya selalu tanya soalan ni, berapa banyak air yang digunakan untuk mengeluarkan satu Big Mac burger? Jangan Google ya. Tapi sebenarnya jawapannya ialah 5,000 liter untuk mengeluarkan satu Big Mac. Jadi kita punya pemakanan pun mempunyai satu kesan yang sangat ketara kepada carbon emission. Dan penternakan haiwan secara komersial, terutamanya lembu, adalah satu carbon emitter yang sangat besar dan methane emitter juga ya. Next slide please. Jadi dengan ini bukan sahaja haiwan-haiwan ini mengeluarkan carbon dan methane. Host boleh tunjuk the next slide please. I want to show the correlation between food dengan ni. Jadi food system ni satu daripada masalah bila you have commercial production of livestock, cattle and sheep misalnya, even chicken, banyak penggunaan antibiotics.
dan untuk haiwan itu sihat dan boleh produce and so on and so forth. Dan satu daripada masalah dengan penggunaan ini ialah antimicrobial resistance. Dan kita lihat bahawa kematian akibat antimicrobial resistance dijangka pada 2050 adalah 10 juta orang akan meninggal dunia akibat ini berbanding dengan kanser yang 8 juta, diabetes 1 juta dan sebagainya. Jadi next one please. Ya. Jadi 75% daripada salah gunaan antibiotik bukan adalah kerana doktor suka nak bagi antibiotik, adalah kerana penggunaannya di dalam sektor penternakan haiwan. Dan ini adalah satu perkara yang sangat penting. Ini adalah lebih teruk daripada COVID. Dan ini adalah akan menjadi satu krisis di mana susah kita tangani. Sebab kalau ada antimicrobial resistance, kita dah tak ada ubat lagi nak bagi kalau ada septicemia dan sebagainya. Next please. Ya. Jadi yang saya sebutkan kenapa Planetary Health Nexus Solution itu sangat penting ialah dia boleh mengurangkan non-communicable diseases kerana kita tidak memakan terlalu banyak daging, kita ada lifestyle yang lebih baik, kita tak guna kereta, kita jalan lebih, kita naik basikal lebih, kita boleh reduce carbon dioxide, kita boleh reduce our antimicrobial resistance dan juga prevent zoonosis. Okay, maybe you think this is all theory. Jadi apa yang you boleh buat? Apa yang kita boleh buat untuk kalau katalah setiap rakyat Malaysia membuat a 5-point action plan. Dan saya harap lepas webinar ini kita boleh reflect. What's your personal 5-point action plan yang you boleh buat untuk contribute to Datuk Sri and his team, trying very hard to reduce kita punya carbon footprint. Nombor satu untuk saya cerita dari diri saya lah ya. Saya stop makan daging. Saya dah stop dah lebih setahun dan saya cari substitute. Datuk Sri Zaini tahu, raya saya buat rendang nangka, saya hantar kat rumah dia try. Jadi itu satu benda. So I stop eating meat completely. Nombor dua, saya ada satu app di telefon saya yang saya gunakan yang disebutkan Capture. It's a free app. Jadi saya input, saya jalan naik kereta apa semua berapa kilometer, apa saya makan dan sebagainya. Saya tiap-tiap bulan saya boleh calculate my carbon utilization. Jadi kalau terlebih saya akan tanam pokok, saya offset, saya bayar dan sebagainya. Jadi ini adalah satu cara di mana at a personal level I take that commitment. Nombor tiga is your ability to produce carbon. Jadi saya tanam sayur, saya tanam reduce your carbon, right? So you want to tanam sayur, tanam pokok buah-buahan, tanam pokok dan sebagainya. Nombor empat, your transportation. Ini sangat penting. Bagaimana boleh tak kita buat more virtual meetings rather than going somewhere nak jumpa orang dan sebagainya. And I think nombor lima for me is very important is I want to spread the word. Jadi boleh tak kalau saya seorang boleh menarik 5 orang untuk membuat beberapa dia punya 5-point action plan. Then I think sedikit-sedikit menjadi bukit dan kita boleh meningkatkan kesedaran kenapa perubahan iklim itu bukan sahaja berbahaya dan juga tapi juga untuk kesihatan kita dan kesihatan keluarga kita, ia adalah sangat penting untuk kita mengubah sesuaikan kehidupan kita supaya konsep planetary health itu dapat make it real. Kita boleh embrace planetary health. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Sangat menarik kupasan tersebut ya Tan Sri. Kita berharap kupasan-kupasan tadi dapat dimanfaatkan oleh para penonton kita pada pagi ini. Seterusnya kita menerima banyak soalan ya. Kita beralih kepada soalan pertama. Soalan pertama ditujukan kepada Tan Sri Wahid. 60% daripada SME di Malaysia adalah berskala kecil dan tidak disenaraikan di Bursa Malaysia. Bagaimanakah mereka boleh dilibat sama dalam usaha mengurangkan gas rumah kaca? Dipersilakan Tan Sri. Terima kasih Puan Dayang.
kita ini memerlukan pendedahan tentang bagaimana kita boleh mengira carbon footprint kita dalam setiap operasi kita. Dan kita sekarang ni pendedahan ini di peringkat corporate, kita banyak sesi-sesi advokasi, pencerahan dan pendedahan bagaimana mereka perlu compute. Saya rasa ini boleh dikembangkan kepada syarikat-syarikat yang tidak tersenarai dan SME juga. Dia memerlukan pendedahan. Dia agak technical, computation dia, how much you produce and apa yang you boleh buat untuk mengurangkan footprint kesan kepada alam sekitar. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Pada pendapat saya lah, daripada 76 buah syarikat yang telah berjaya menunjukkan pencapaian dari segi ESG daripada 900 lebih, maka cabarannya kepada SME mungkin lebih lagi, dan mungkin kita boleh melihat kepada simplified form of reporting, terutamanya bagi SMEs. Baik, soalan kedua adalah berkaitan dengan dasar. Pembangunan kerangka undang-undang perubahan iklim amat penting bagi memastikan tindakan yang dirancang dapat dijalankan dengan lebih teratur. Apakah Malaysia akan menggubal akta khusus berkaitan perubahan iklim seperti dilaksanakan di beberapa buah negara ASEAN lain? Saya kira Datuk Sri Zaini. Terima Silakan. kasih Dayang. Kepada yang bertanya, terima kasih. Sebenarnya kita, to be frank, kita agak terlewat dalam beberapa hal disebabkan oleh dalam tempoh yang singkat kita menukar-nukar Perdana Menteri dan sebagainya. Dan untuk kembali ke Parlimen tu pun ada satu isu dengan COVID ini. Dah 6 bulan kita tidak masuk ke Parlimen. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan Parlimen ni, walaupun saya sebagai pegawai yang bertanggungjawab, saya juga bergantung kepada situasi. Sebenarnya kita tahu apa negara lain buat, ya. Kita map out. Ini kerja yang diberikan kepada saya setiap bulan. Dayang dan timnya akan hantar kat saya macam ni lah, Tan Sri Wahid. Apa saja yang berlaku dalam dunia ni pun masuk dalam kita punya ni. Jadi kita akan observe semua saja je. Ni kecil supaya orang tak baca. Tapi yang ni agak besar sikit. Kita compare ourselves dengan regional satu, sebab kita kompetitif kita, competitiveness kita bergantung kepada competitiveness of the region as well. Kalau sebuah syarikat nak datang ke region ini, dia akan cari among us. Jadi apa yang dibuat daripada negara-negara tersebut. Dan jadi saya tengok, nombor satu, carbon reduction. Compared to carbon reduction, kita lebih ambitious daripada Singapura. Ya? Kita lebih ambitious daripada Singapura. Kita 45% without condition. Singapura hanya 36% saja. Gunakan carbon intensity, sama unit. Ada 3 unit kita boleh reduction of carbon. Satu, business as usual, lepas tu kita bagi tahu kita akan reduce 20% contohnya. Macam di Indonesia dia buat macam tu. Business as usual, reduce by 20, di Indonesia buat macam tu lah. Kemudian negara seperti Singapura, Malaysia, China, kita guna carbon intensity. Banyak negara juga menggunakan absolute number. Katalah kita nak reduce 100, contohlah 100 ton CO2 equivalent macam tu. Sedangkan banyak kaedah pengiraan lah. Negara yang dah stabil, tak ada lagi pertambahan penduduk, tak ada lagi buat kawasan perumahan baru, tak ada lagi buat jalan bergaya baru, senang buat benda tu. Tapi negara kita tiba-tiba nak buat kereta api ke sana, ya, tiba-tiba saja EPU dalam negotiation nak buat satu kawasan industrian baru di sebuah tempat. Jadi saya fikir agak susah untuk kita merancang dalam konteks itulah. Kalau kita nak buat sesuatu, kita kena tutup yang ada, contohnya. Kita tak pernah tutup pun, ya, kita tambah. Yang kedua ialah LTLEDS. Sebelum kita nak pastikan sama ada kita nak net zero tak net zero, kita kena buat kajian. Dan kajian yang disahkan oleh UNFCCC ialah LTLEDS. Yang lain tu tidak dianggap sebagai official. They can do it, but as far as Paris Agreement is concerned, you have to use LTLEDS sampai tahun 2050. Kenapa negara-negara stop at 2050? Sebab LTLEDS tu memang sampai 2050 saja. Ya, kita boleh katalah kita nak
katalah kita punya net zero tu tahun 50-51. Contohnya lah, bila kita kira-kira tahun 50-51, jadi kita dah exceeding 20-50 tu. Jadi banyak negara punya buat, dia kata, ini Tan Sri Wahid ya, ini istilah yang kita gunakan. We will be able to achieve net zero the earliest 2050. Ya, macam Singapura dia kata the second half of the century, tapi kita lebih sesuai mungkin menyebut the earliest. Ada benda-benda tertentu yang kita kena resolve dulu, contohnya what is the future of oil and gas industry kepada negara kita. Ya, oil and gas saya tengok pada tahun 2019 contribute 35% to the government coffer, which is huge. Kalau kita nak just bagi tahu there is no more oil and gas industry, saya fikir mungkin satu benda yang tak rasional untuk dibuat sekarang lah. Kemudian selain daripada itu, kita juga ada net zero target. Ini bila? Jadi biasa negara akan bagi tahulah, dia kata 2050 dan sebagainya. Kita akan minta ada satu paper kabinet yang akan kita bincang tentang perkara ini nanti. Kemudian ICE vehicle ban. Banyak negara dah kata tahun sekian-sekian dia tak akan ada lagi. Ya, kita pun insya-Allah akan ada tarikh tersebut, tapi again this require government sitting dan banyak benda lah perlu kita bincang ya. Jadi saya nak sebutkan banyak orang so ambitious. Saya kata rancangan Malaysia ke-12 pun tak present lagi ke parlimen. Ini kan pula perkara yang berkaitan dengan net zero, ICE, vehicle ban dan sebagainya. So you must be realistic lah. What's happening in the country should be understood. Otherwise we are far behind reality. And then coal power plant, saya fikir this is on the way, ongoing, tak ada lagi. According to the power plant planning by JPET, by 2038, tak ada lagi power plant yang committed on coal power plant. Begitu juga ESG reporting dan sebagainya. So things are, I think, in order in the country at the moment. Dan banyak benda ni melibatkan banyak kementerian, banyak negeri dan seumpamanya. Separuh negeri itu dia dah committed dah buat sesuatu. And for us to stop them to do it is very difficult in the context of Malaysia. Jadi apa yang penting, kita kena progressively increasing our commitment. This is Sustainable Development Report 2021. Kita ada penurunan dari segi life on land. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalau saya dibagi priority Tan Sri Wahid dan Tan Sri Jamilah, saya akan fokus kepada LUF CF emission. Kurangkan guna tanah yang baru. Kita optimize apa yang ada. Ya, that is the priority. Sebab itu yang menyebabkan kita punya carbon emission paling tinggi sekali sekarang ni, dan mendadak 14% dalam tempoh yang sangat dekat. 14 tan million tan CO2 equivalent. Ya, yang lain-lain tu saya fikir tak begitu ketara as far as Sustainable Development Goals is concerned. Asalkan kita jangan turun ke bawah, saya fikir itu satu pencapaian yang kita dapat bertahan dalam keadaan sekarang ni lah. Kita tengok situ, bila kita go deeper, SDG 13, climate change, ini yang Tan Sri Wahid sebutkan tadi, CO2 emission from fossil fuel combustion and cement production, spesifik dia sebut itu je. Yang lain dia tak sebut tau. Dia tak sebut pasal LULUCF, emission, dia tak cerita tentang waste dan sebagainya. Fokus. Sebab this indicates a lot of other things. Yang kedua ialah CO2 emission embodied in imports. Ini telah menurun. Maknanya kalaulah kita tak kurangkan, katalah contohnya satu produk dibuat di Malaysia, tapi dengan high carbon emission processes. Jadi dia akan carry forward ke negeri lain. Dan kalaulah negara yang akan terima itu sebagai negara terakhir, dia akan ambil carbon emission tu. So this is what important. Therefore we require ETS, emission trading scheme yang kita sebutkan sekarang ni. Kita juga ada CO2 emission embodied in fossil fuel export. Kita sekarang ni tak ada data. Jadi perkara-perkara macam tu is important for us now to address. And dan ini akan menentukan sama ada Malaysia ada appetite ataupun tidak kepada komitmen kita kepada climate policy lah. Terima kasih, sayang. Terima kasih Datuk Seri. Soalan seterusnya, soalannya panjang ya. Daripada 3 soalan kita padatkan jadi satu soalan kepada Tan Sri Jamilah. Saya bacakan. Climate crisis bermakna perubahan cuaca yang lebih ekstrim, iaitu fenomena kenaikan aras laut, gelombang panas, heat wave dan hujan yang lebih daripada tahap biasa.
Ini sekaligus boleh menyebabkan kesan seperti bah atau banjir besar yang merosakkan harta alam sekitar serta meragut nyawa. Dia juga memberi kesan negatif dari segi kesihatan, terutamanya vector-borne diseases seperti denggi dan malaria. Sekiranya perkara ini berlaku pada masa hadapan, worst case scenario, apakah persediaan yang perlu disiapkan negara untuk berhadapan dengan krisis sebegini? Silakan Tan Sri. Satu soalan yang sangat baik ya. I wish I have one slide to show you di mana kita dah buat modeling untuk melihat bandar-bandar coastal towns yang akan di bawah paras laut dalam jangka masa 2050 ya. Jadi untuk kita mengatasi ini, kita perlukan multi-hazard approach. Sekarang bila kita lihat pada risiko-risiko yang dihadapi di Malaysia, kita ada agensi bencana, kita ada agensi kesihatan, kita ada KASA, kita ada EPU, kita ada semua, all the different agencies looking at it from different parts. Saya assurekan untuk kita ada satu multi-hazard, multi-risk approach untuk melihatkan bagaimana kita boleh menghadapi dan prepare. Untuk ini, saya I'm a big fan of foresight work. Maknanya kita kena really bring a group of people together and look at the data, the evidence, the trends di mana apakah akan kita alami di katalah 2050 atau 2030. Then what you do is you have to work backwards. Untuk kita menghadapi pandemik, banjir, kemarau, polusi yang sangat tinggi, antimicrobial resistance atau apa-apa juga risiko, apa perlu what kind of mechanism kita boleh set up. Sebab ini tidak boleh dikendalikan oleh satu agensi sahaja. So maknanya kita kena elevate kita punya crisis management approaches kepada something yang boleh adaptable untuk multi-purpose hazards and risk. Jadi saya harap Economic Planning Unit, Ministry of Finance, ini semua sangat penting. Bukan sahaja agensi-agensi yang mengendalikan aktiviti atau respons semasa berlakunya satu krisis ataupun bencana ataupun krisis kesihatan ataupun krisis bencana alam. Jadi good planning, good foresight, and then being able to bring in the whole of society, bukan sahaja kerajaan tetapi membawa sektor korporat untuk planning bersama, sektor swasta, sektor civil society juga penting. Dan yang paling penting ialah komunikasi. Kita perlu semua rakyat faham bahawa bukan kita nak menakutkan, tetapi bagaimana kita lebih dapat merancang dan lebih bersedia untuk perubahan-perubahan yang akan berlaku di dunia. Terima kasih Tan Sri. Sebelum tu Tan Sri, ada satu soalan ringkas. Tan Sri tadi ada menyebut aplikasi yang Tan Sri gunakan. Jadi ada satu soalan, apakah aplikasi yang digunakan? Capture. C-A-P-T-U-R-E. Dato' Sri Zaidi pakai tak? Ada. Macam-macam ada sebenarnya. In fact, BATC pun ada buat, MGTC pun ada buat. Ya. Tapi saya pengen macam ni Tan Sri, saya pun tak kira. Saya setiap perjalanan 350 km, saya akan tanam satu pokok. Jadi katalah saya pergi ke Johor Bahru semalam, jadi saya akan tanam satu pokok lah. Jadi susah nak kira-kira. Kadang ni kita kalau berkira nak buat benda baik ni susah jadinya. Jadi nanti pun benda baik pun berkira nak datang dengan kita. Apa saja perjalanan 350 dan kita buat untuk kementerian Tan Sri. Untuk kementerian contohnya pada setiap perjalanan kita akan kira. Saya tengah pegawai tengah finalisekan untuk 6 bulan yang pertama ni. Dah ada nombornya. Cuma adalah sikit dari segi pengiraan tu. Kita nak supaya kementerian-kementerian lain juga ikut kita nanti supaya kita dapat data yang cara pengiraan yang lebih tepat lah. Dan assuming kita telah buat perjalanan banyak, kebetulan tak banyak penerbangan, kita saya bagi contoh je lah 350 km 350,000 km contohnya dalam masa 6 bulan. Jadi kita bahagi 350, kita kena tanam lebih kurang dalam
1000 batang pokok contohnya. Jadi kita carilah mana nak tanam pokok tu, ya, dan siapa yang nak donate dulu, sebab ini adalah amal jariah. Kalau kita baca amal jariah tu bukan hanya letak Quran di dalam buat masjid dan sebagainya, termasuk juga kita menanam pokok. Siapa nak amal jariah? Jadi kata saya nak amal jariah, daripada 1000 tu saya tanam 10 batang contohnya. Ya, satu batang harganya RM100. RM1,000. Boleh saya mencelah? Saya nak cerita satu experience di Vietnam, di mana Vietnam dulu selalu dilanda cyclone, dan mereka telah menanam balik mangrove, sebab banyak mangrove swamp telah harvested untuk coal, ya. Dan mereka menanam balik about 5,000 kilometers, tak silap saya, of the coastal mangrove. Akibat ni, nombor satu, cyclone impact tu sangat kurang. Yang keduanya ialah mereka dapat menimbulkan ekotourism kerana ikan balik, ketam dan sebagainya, dan mereka mendapat industri yang baru. So there were economic benefits of environmental protection, di mana itu satu-satu case tadi yang sangat menarik. Sebab saya tengok sendiri, I'm very excited about it. Di Malaysia, kita banyak juga mangrove swamp yang telah destroy, ya. Jadi ini satu perkara yang mudah untuk kita melakukan kalau ada will lah, ya. Terima kasih Tan Sri. Ini menunjukkan betapa tindakan mitigasi dan adaptasi itu perlu bergerak dengan seiring, terutamanya dalam konteks pembangunan negara. Baik, saya bacakan satu lagi soalan. Soalan ini adalah berkaitan dengan dasar. Terdapat risiko-risiko yang berkaitan dengan cabaran menangani perubahan iklim seperti dari segi energy and food security and biodiversity. Adakah dasar yang akan dibangunkan KASA akan mengambil kira sektor-sektor seperti tenaga, pertanian dan perhutanan? Oh, ini saya dah spot soalan ni akan keluar lah. Silakan Datuk Seri. Kita sebenarnya kena melapor bagi pihak kerajaan Malaysia. Ini bukan masalah kementerian, ya, bukan isu kementerian. Ini isu kerajaan keseluruhannya, kerajaan negeri, kerajaan tempatan, rakyat Malaysia, syarikat-syarikat di Malaysia. Jadi kita kena buat dua perkara. Satu, apa yang kita sebut sebagai mitigation measures. Mitigation ini kita nak kurangkan pelepasan gas karbon dan tambah peningkatan carbon sink tadi ataupun takungan karbon tadi. Jadi nombor satu ialah renewable energy. Ini kita ada satu agensi called SEDA, Sustainable Energy Development Authority. Dan SEDA ini juga bertanggungjawab untuk energy efficiency. Saya kebetulan menjadi KSU, Kementerian yang menjaga tenaga dulu, dan saya dalam board SEDA. Jadi kita dapati banyak perkara yang melibatkan renewable energy ini sedang in the pipeline. Dan proses untuk perkara tersebut berlaku, saya fikir sangat menariklah sebab banyak industri dah masuk. Saya dah sebutkan kepada Tan Sri Wahid banyak kali lah, saya saja je usik Tan Sri Wahid. Kata I'm also a financial guy. The first green sukuk in the world, the first in the world was in 2017 and 18. Ya, ketika itu ada dua projek large scale solar yang kita dapat 1.3 billion ketika itulah. But that was the first. So I was very proud at that time because I was KSU of that kementerian. Jadi then kita ada transportation. Transportation ni yang macam Tan Sri Jamilah beritahu tadi. Sama ada kita nak gunakan electric car ke hydrogen car ke berbasikal ke dan seumpamanya. That is something that we have to resolve lah. Tapi kita orang Malaysia ni addiction kepada kenderaan ni. Saya pun tak tahu kenapa. Setiap orang kena ada kereta. Anak masuk universiti, belikan kereta sebagai bagi motivasi. Ya, dan akhirnya banyak kereta. Kalau kat rumah kita tu, saya pun takut tengok kereta di kawasan-kawasan perumahan gitu ni. Terlampau banyak. Sebab itulah kita pergi Putrajaya, kita ingatkan rumah yang 2-3 bilik kecil itu ada satu kereta, tiba-tiba ada 3 kereta. Sebab itulah crowded di Putrajaya. Recycling activities, biogas recovery, palm oil and forestry. That is mitigation measures kita. Contohnya baru ni kerajaan telah mengisytiharkan untuk tanam 100 juta batang pokok, iaitu adalah inisiatif kita. Jadi kita sebagai individu fikir macam mana nak contribute. Bukan kerajaan bayar semua tu.
Contohnya Tan Sri Jamilah, projek yang kita buat green vaksinasi, ya kita kena tanam 24 juta pokok Jadi kita kena raise fund untuk 24 juta pokok. Jadi kalaulah Tan Sri Wahid boleh tolong syarikat-syarikat di bursa yang nak contribute tanam pokok, boleh. So ada 3 benefit. Syarikat itu boleh dapat carbon equivalent offsetting. Kita boleh juga tunjukkan komitmen mereka, ESG mereka tinggi. Pada masa yang sama, kita boleh jadikan vaksinasi COVID-19 kita ni sebagai vaksinasi yang net zero. Jadi sebelum kita net zero the whole country, projek-projek kita kena net zero kan dulu. Contohnya ialah Sukan C pada tahun 2018 ke 17, saya lupa. Pada ketika itu saya terlibat dalam untuk jadikan net zero Commonwealth Games itu. Jadi sebab itulah SEA Games itu. Perkara macam itulah. Jadi bukan hanya keseluruhan negara tetapi event. Rumah kita net zero kan, pejabat kita net zero kan. Aktiviti yang berlaku, saya sebut contoh tadi, aktiviti kami di kementerian, kami kena buat supaya orang tahu kita committed. Kalau cakap saja tak jadi, kita kena buat. Jadi maknanya saya dah sebutkan tadi, kita akan offset kita punya kenderaan yang tidak non-ICE vehicles tu kepada net zero. Selain itu kita ada adaptasi ini yang Tan Sri Jamilah beritahu kata addressing flood, coastal protection, water and food security and public health. Ada satu slide saya tunjuk ni. Ni Tan Sri Wahid marahan saya dah, saya tunjuk gambar ni. Ini adalah kos kenapa kita masih perlukan fossil fuel. Ini adalah single buyer generation cost 27 sen. Single buyer operations 19 sen, transmission kalau kita beli tenaga tu daripada mana-mana, transmission tu this is overall tahun 2018 hingga 2020 4 sen. Sebab tu kita tengok ada pylon banyak itu kos yang 4 sen dalam harga kita beli tenaga. Distribution cost kita sampai ke rumah kita 7 sen, customer services 1 sen. Jadi sebab itulah tarif kita adalah antara tarif yang paling murah sekali dalam dunia. Jadi masa ketika revision of tariff yang pergi masuk TV itu selalunya saya masa itulah saya dengan CEO TNB lah yang cerita benda ni. Domestik kita 32 sen, commercial 46 and industri kita 36. Kenapa kita boleh murah? Our tariff is slightly half than what is now available in Thailand, is cheaper than the one in Indonesia. Despite our GDP per capita much higher. Sebabnya ni. Sebabnya we were buffered by coal power plant. Jadi kalaulah nanti coal power plant ni tak ada, jangan marah tau. Sebab domestic price kita tinggi. Jangan kata kenapa kita naik harga, sebab so far we are buffered by coal power plant. Coal power plant kita yang terakhir yang saya tengok masa saya jadi KS itu bukan 24 sen je. Berbanding dengan gas power plant is about 40 sen. Kalau hydropower tu, sebab hydropower ni peaking plant, dia pakai pukul 10 hingga pukul 2 petang saja. Dia tak macam bakun. Bakun itu 24 hours. Tapi yang ada di Semenanjung ni, kita pakai ketika peaking antara pukul tu. Dan large scale solar ni biasanya lebih kurang 40 sen macam tu. So these are the pricing. And what are you paying? You are paying only 32 sen. So this is something that we have to understand. Dalam sistem itu untuk membolehkan kita dapat harga yang murah tu, kita kena ada buffer. Kalau tidak nanti harga akan naik lah. Harga akan naik dan seumpamanya. So this is something that educated Malaysian must understand and be able to convince. If you want to replace coal power plant, boleh, tetapi dia akan impacting your average tariff. Tarif kita tak serendah ni lah. I guess. Mungkin Prof, since you sebut nama saya tadi, mungkin saya boleh memberikan perspektif saya. Apa yang Prof tunjukkan tadi memang betul, tetapi itu merupakan kedudukan semasa. Tetapi kita membuat perancangan untuk masa hadapan 2030, 2040, 2050. Dan alhamdulillah teknologi renewable energy ini semakin bermanfaat dan kos semakin berkurang. So sebagai contoh, kalau kita lihat kos tenaga solar
the last LLS4 bidding, dia semua di bawah 20 sen per kilo hour. Memang kita sedar bahawa memang ada challenges sebab kita tidak boleh gunakan tenaga solar ini sebagai base load. Tetapi kita juga berharap pada masa akan datang teknologi storage bateri ini akan bertambah baik dan akan berkurangan kosnya supaya pada satu hari nanti insya-Allah banyak rumah-rumah, pejabat-pejabat dan premis-premis boleh mempunyai solar panel mereka masing-masing untuk kegunaan electricity mereka pada siang hari dan sebagainya disimpan dalam bateri untuk penggunaan di sebelah malam dan sebagainya. So ini merupakan satu distributed sistem yang mungkin akan kita dapati pada masa akan datang. Tentang kos penjanaan coal power plant ni, sekarang memang rendah, tetapi pada masa akan datang apabila semua negara menekan carbon tax dan akan ada kos untuk coal power plant ini, dan tidak akan ada bank atau pelabur yang akan membiayainya. Jadi apa yang kita sarankan adalah supaya coal power plant yang kita ada ini kita wind down mengikut tarikh perjanjian PPA yang sedia ada. Cuma maknanya lepas expire tu kita gantikan dengan dan tidak akan ada janganlah buat coal power plant yang baru. Sekarang ni dalam perancangan setahu saya ada tahun 2031 dan ada 2 lagi, maknanya ada 3 power plant menjelang tahun 2038. Jadi kalau boleh permintaan daripada sektor korporat adalah supaya tidak ada lagi coal power plant, sebab kalau kita address energy mix ni, dia akan menjejaskan output manufacturers dan pelabur-pelabur baru pun yang nak buat factory kat sini, kalau dia tengok dia punya energy mix, dia tak akan terima kecuali kita boleh benarkan mereka menjana elektrik daripada sumber renewable 100% mungkin. Memang dah ada demand pun sekarang. Terima kasih. Saya nak sebut balik tentang diagram tadi tu untuk makluman mereka yang tak biasa dengan bidang ni. Di Malaysia ni bila kita nak banner sesuatu independent power producer tu, almost semua yang baru-baru ni semua IPP lah ya. Kita buat kontrak selama 21 tahun. Dan selepas 21, maknanya kalau kita buat sekarang ni 21 tahun. Dan dia melibatkan kos yang banyak. Satu power plant kalau 1000 megawatt itu lebih kurang dalam 6 bilion lah kosnya. Jadi untuk dapatkan 6 bilion itu tidak mudah. Dan alhamdulillah di Malaysia ni yang menyebabkan harga kita rendah disebab antara faktor lain ialah disebabkan oleh cost of financing kita yang agak kompetitif. Jadi banyak syarikat yang diberi pembiayaan dengan kadar yang murah disebabkan oleh adanya apa yang kita sebut sebagai polisi-polisi tenaga yang jelas lah. Jadi saya rasa polisi tenaga tu setakat ini memang memberikan kemudahan kepada kita. Kita tak ada lagi power disruption dan sebagainya. As obvious as many countries facing. Saya juga nak maklumkan perkara yang Tan Sri Wahid sebutkan tadi. Akan datang ni bukan hanya daripada solar dan storage yang kita sebutkan itu ya, tapi akan datang ni saya fikir yang paling banyak sekali akan banyak pada jangkaan kami lah di dalam sektor kami adalah small hydro. Sebab small hydro ni lebih mudah. Bayangkan, saya difahamkan ya, kos per unit, tadi kita sebut dengan kos per unit kilowatt hour untuk beberapa jenis power plant, untuk bakun less than 10 sen. Ya. Sebab dia tak perlu apa-apa feedstock.
hanya air sahaja, dan kalaulah kita gunakan itu, katalah kita pastikan semua air yang masuk ke dalam industri itu, sebab industri banyak pakai air, mereka ada micro hydro, dan air yang keluar wastewater, yang treated wastewater itu pun ada hydro. Jadi this is sufficient, plus solar panel yang mereka ada untuk for dia consumption. Calculation telah dibuat dan rakan-rakan saya di pelbagai agensi dalam kementerian kami sedang fikirkan bagaimana teknologi mana yang paling sesuai lah. Dan sekarang ni ada windmill yang kurang daripada 5 meter per second. Di Jepun dah ada 3.8, 3.5 meter per second dah boleh generate the same energy. Ya, jadi sekarang kita mengharapkan perkara ini dapat membantulah, Tan Sri. Terima kasih. Saya sokong apa yang Prof sebut tadi tentang sumber-sumber RE yang lain. Memang betul, small hydro, biomass, waste to energy, ini merupakan antara sumber-sumber baru yang akan datang, insyaAllah. Cuma kalau boleh tu, ada beberapa small hydro yang kita dah bagi kontrak pun, tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana mungkin kos sudah berlainan. Jadi kita nak galakkan supaya mungkin perlu dikaji semula terma-terma sebelum ini untuk membolehkan banyak small hydro projek ini dilaksanakan. Begitu juga dengan biomass. Kita banyak FFB, empty FFB, maknanya tandan yang dah kosong tu, yang sekarang ni banyaknya digunakan untuk pembakaran boiler, dan saya rasa boleh diperbaiki lagi untuk sekurang-kurangnya produce pellet yang dapat memberikan jadikan sebagai bahan untuk yang lain, sebagai contoh. Terima kasih. Terima kasih Datuk Sri dan Tan Sri. Saya kira kalau kita bercerita mengenai potential renewable energy ni, memang kita boleh bercerita berjam-jam ya, dari segi kepelbagaian teknologi yang ada dan kekangan-kekangan dari segi teknikal beserta kos. Dan kita sedia maklum bila kita menyentuh mengenai tenaga, kita tidak dari segi pengubalan dasar, so kita tidak boleh lari daripada elemen energy trilemma, iaitu bila kita perlu menekankan energy security, equity lebih kepada universal access to reliable, affordable energy, terutamanya kepada rakyat. Tadi disentuh oleh Datuk Sri juga, dan environmental sustainability sudah tentunya. Jadi untuk itu, sebelum kita pergi kepada kesimpulan daripada kesemua ahli panel, terdapat satu lagi soalan terakhir, mungkin boleh kita dapatkan pandangan secara ringkas. Dalam menangani cabaran perubahan iklim yang pelbagai, apakah aspirasi para panel? Adakah kerajaan, pihak swasta, komuniti setempat dan NGOs boleh bersatu untuk sama-sama berganding bahu bagi mendepani cabaran ini? Dipersilakan. Saya kira saya jemput Tan Sri Jamilah. Sorry, I was distracted by a phone call. Okay, boleh tak you repeat the question? Ya, Tan Sri. Jadi ini soalan yang terakhir sebelum kita boleh menyimpulkan perbincangan kita. Soalannya berbunyi, dalam menangani cabaran perubahan iklim yang pelbagai, apakah aspirasi daripada para panel kita? Soalannya adalah, adakah kerajaan, pihak swasta, komuniti setempat dan NGOs boleh berganding bahu untuk sama-sama mendepani cabaran ini? Ya, pendek, jawapan yang pendek ialah ya, bukan saja boleh tapi perlu. Saya rasa ini adalah satu cabaran yang memerlukan semua pihak-pihak itu berganding bahu. Dan kita boleh menyelesaikan masalah tu kalau kita bekerjasama. Saya bagi contoh, semasa pandemik kita di Klang Valley, Greater Klang Valley mencapai bilangan kes yang sangat tinggi, satu task force telah ditubuhkan di mana kita bawa semua untuk bekerjasama.
pihak Kementerian Kesihatan, kementerian-kementerian lain, pihak swasta, pihak NGO, kumpulan-kumpulan masyarakat, dan kita dapat bekerjasama untuk menurunkan bukan saja kes tapi kemasukan ke ward dari satu contribution lebih kurang dalam 70% lebih kes-kes daripada Greater Klang Valley kepada 15%. Jadi menunjukkan bahawa kalau kita berganding bahu, kita kerjasama, kita boleh mencapai kejayaan. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri Wahid. Terima kasih Pendayang. Kalau kita lihat landscape ekonomi negara, kira-kira 2/3 daripada ekonomi negara sekarang ini disumbangkan oleh sektor swasta dalam bentuk pelaburan dan juga penggunaan investment and consumption. Dan peniaga ini, sektor ini sekarang ini mendapat tekanan yang hebat yang memerlukan mereka ini embrace sepenuhnya kelestarian dalam strategi dan operasi mereka. Dan ini saya sebutkan tadi dalam konteks pelabur, pembiaya, insurans dan juga human capital dan juga pelanggan. Jadi penting supaya syarikat-syarikat ini memastikan ESG ini, ketiga-tiga elemen environmental, social dan governance diambil kira dalam operasi mereka. Dan kalau tidak akan wujud kekangan yang besar. So saya sebutkan tadi di mana syarikat pengeluar sarung tangan getah, glove manufacturing companies, dan juga syarikat plantation yang tertekan di mana berdasarkan kepada dakwaan terhadap labour practices, forced labour dan modern slavery, mereka dihalang daripada menjual produk mereka ke Amerika Syarikat. Dan bukan itu saja, walaupun Amerika Syarikat yang menghalang, tetapi negara-negara lain juga akan mengambil iktibar daripada apa yang dilaksanakan dan mereka juga akan menghalang. Jadi macam plantation kami sekarang ini mengalami kesukaran untuk menjual produk ke Eropah, walaupun isu syarikat tersebut berkaitan di Amerika Syarikat. Dan kalau kita ikut isu ini, asal usulnya adalah berdasarkan kepada kos pembiayaan pengambilan buruh asing. Sebagai contoh, kalau buruh datang daripada negara Bangladesh ataupun Asia Selatan, antara 15 hingga 15,000 ringgit yang perlu dibiayai oleh pekerja tersebut dan mereka berhutang. Kalau dulu kita boleh kata ini hutang mereka sebelum mereka dilantik di syarikat. Tapi sekarang tak boleh lagi sebab ini merupakan debt bondage yang kalau kita tidak settle, selesaikan, kita tergolong dalam golongan yang terlibat dalam modern slavery dan forced labour practices. Jadi macam baru-baru ini ada syarikat yang telah pun menyelesaikan isu dengan Amerika Syarikat di mana mereka antara lain telah membayar kos yang debt bondage ni kepada pekerja-pekerja mereka, walaupun pada asalnya bukan salah mereka, tetapi ini adalah hasil daripada struktur di mana untuk melantik pekerja-pekerja ini perlu melalui syarikat-syarikat recruitment agency tersebut. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini adalah apa yang kerajaan buat di peringkat polisi memberi kesan kepada syarikat-syarikat dan peniaga. Itu dalam konteks labour practices. Sama juga dengan perubahan iklim. Sebab itulah kita memang ingin menggalakkan kerajaan sebaik mungkin untuk komit kepada net zero ini. Tadi Datuk Syizan disebut selepas tahun 2050 dan kalau boleh itu berkaitan dengan polisi energi yang saya sebutkan tadi untuk mungkin lebih lebih berani kerana kalau tidak
yang dia akan mendatangkan kesan yang signifikan kepada ekonomi negara dalam bentuk pelaburan asing dan juga pelaburan domestik, dan juga kebolehan syarikat-syarikat di Indonesia ini untuk menjual barangan mereka di global supply chain dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak sebutkan adalah apa polisi kerajaan mendatangkan kesan yang langsung kepada kebolehan syarikat untuk berniaga dan seterusnya kebolehan syarikat untuk menggajikan pekerja-pekerja mereka. So ini memerlukan satu kerjasama yang rapat. So we hope to continue to be able to work with the government and the society to come up with the appropriate commitments towards addressing climate change. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Seterusnya kepada Datuk Sri Zaini. Sebelum tu Datuk Sri Zaini ada satu burning question ya. Ada beberapa soalan mungkin secara ringkas. Ini disebabkan COP26 yang akan menjelang nanti. Apakah persediaan KASA dalam perundingan antarabangsa di bawah UNFCCC iaitu COP26 yang bakal diadakan pada hujung tahun ini? Adakah Malaysia akan mengambil bahagian secara aktif dalam sesi rundingan tersebut? Silakan Datuk Sri. Terima kasih Dayang. Saya fikir kita pun tahu persiapan kita. Sebab Dayang Sekretariat, saya Head of Delegation, HOD. Kita telah buat banyak persiapan. Kita juga berusaha untuk dapatkan yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pergi ke Glasgow lah, untuk bersama untuk menyatakan sokongan kita kepada perjanjian Paris. Saya tak boleh nak maklumkan perkara yang kita akan maklumkan kemudian, sebab this is akan dimaklumkan oleh sama ada menteri ataupun yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah di sana nanti. Tapi saya bagi confirmation that we are going to be ambitious. I'm not going to say very ambitious, but I'm going to say ambitious. Yeah. Bukan itu saja. Kita juga cuba untuk buat perkara yang realistik. Saya sebutkan hal ini sebab bagi kami dan bagi kerajaan, kita kena berfikir secara lebih serius sebab kita dapat banyak input. Contohnya kalau kita nak embark on EV, kajian yang ditunjukkan oleh IEA baru-baru ni, sekarang ni tak cukup raw materials untuk buat bateri EV. Satu rare earth mining operation itu di Amerika memerlukan 16 tahun dapat kelulusan for the first rare earth to be made available. Ya, dan rare earth kita kat Malaysia ni kat Linas lah contohnya. Macam mana masyarakat kita tak setuju dengan Linas dan sebagainya. Dan Linas itu ada satu syarikat tu bergantung 50% kepada Linas. Kalau Linas dia tak boleh produce, dia tak boleh keluarkan kereta EV dia. We just imagine. Ya, jadi kita perlukan nak ada kereta EV Tan Sri Wahid, kita perlu banyak lagi mining operation. So the question is life cycle analysis. Mana yang lebih kurang impact kepada alam sekitar? Kita buat pelombongan LUCF emission kita akan tinggi untuk kurangkan di sana sini. Sebab tu ada seorang yang sangat hebatlah bagi saya, yang saya selalu bertanya kepada dia. Dia kata, okay, you buat ni kurang sikit, kurang 5% sini, naik 5% sana. So dia kata, why don't you keep, kata you have less risk, and then benda ni tak berlaku. Perkara macam tu sangat susah untuk kita laksanakan kecuali kita ada teknologi baru dari segi battery storage. Dan ini banyak orang kata mereka boleh buat tapi in big scale dan dapat kelulusan tertentu untuk digunakan secara meluas itu sangat susah bagi saya. Banyak juga yang bertanya, satu soalan tadi bertanya, adakah EV ini akan mengurangkan penggunaan tenaga daripada fossil fuel? Okey, ini soalan yang sangat teknikal. Sesebuah fossil fuel facilities, contohnya gas ya. So the turbine yang ada sekarang ni, turbine yang baru-baru ni daripada Mitsubishi, daripada ABBS dan dan banyak lagi pembuat turbine. Yang paling bagus sekali sekarang ni 63% of efficiency. Maknanya 63% daripada 100% yang masuk tu converted into energy. Berbanding dengan individual car
the best is 24%. Katalah kita ambil Mercedes ke BMW, the most efficient car on the street, the best energy conversion is 24%. Katalah kereta yang lama tak diservis tu, itu akan jadi 14%. Motosikal less than 10%. Sebab itulah kita tak menggalakkan sangat. Sebab tu tak ada orang nak improve on motorcycle using the existing engine. Dia akan tukar motosikal tu kepada yang lain-lain. Dan saya biasa sebut dalam ucapan-ucapan saya, kata kalau boleh jangan pergi masjid naik motosikal. Sebab you get the worst energy conversion ever. Lebih baik naik basikal ataupun jalan kaki. Apatah lagi kalau orang yang duduk kat situ nanti suruh orang beramal soleh. Sebab dia pun mencemarkan alam sekitar ketika dalam perjalanan ke masjid. The worst energy conversion. Jadi kalau kita tengok energy conversion yang paling baik sekali ialah di power plant. Yang baru-baru ni lah, yang contoh-contoh yang ada. Di peringkat Suruhanjaya Tenaga dan perancang ekonomi, saya fikir itu equation yang mereka lihat. Bagaimana kita nak balance up. Dan sebab tu, it is more efficient kalau kita ada EV charge rather than kereta-kereta yang biasa on the street. Itu dari segi keseluruhan. Dan perkara-perkara ni dalam pengetahuan kami lah, sebab kami dapat briefing almost every day on this issues, macam-macam teknologi baru. Ya Dayang, terima kasih. Terima kasih. Bagi tempoh lebih kurang 5 minit lagi, saya jemput juga Sempena Hari Malaysia ini untuk setiap tokoh kita, panelis kita untuk memberi ucapan di kesempatan ini untuk mungkin menyatakan aspirasi Sempena Hari Malaysia. Silakan Tan Sri Jamilah, ladies first. Silakan Tan Sri. Ya, selamat Hari Malaysia. Saya amat berharap kita ada semangat baru untuk bekerjasama untuk memahami cabaran-cabaran yang kita akan alami dan menjaga kesihatan alam dan kesihatan diri sendiri. Terima kasih Tan Sri. Sungguh cantik ucapannya. Tan Sri Wahid, silakan. Terima kasih Purnayang. Selamat Hari Malaysia kepada semua dan saya berharap agar kita semua memainkan peranan masing-masing dalam membangunkan negara dan memastikan kelestarian alam sekitar kita dan walaupun kita sebagai sebuah negara dan dunia ini mempunyai pelbagai isu, tetapi kalau saya percaya kalau kita semua bersikap membina ataupun konstruktif dan kita buat apa yang kita boleh dalam circle of influence kita masing-masing dan kita berpegang kepada semangat dan hasrat rukun negara, insya-Allah negara kita Malaysia ini akan terus maju dan makmur dan lestari. Terima kasih. Terima kasih insya-Allah Tan Sri. Datuk Sri Zaini. Ya. Silakan. Ini pesanan penaja. Okey, saya mengajak masyarakat Malaysia Sempena Hari Malaysia ini buat 10 perkara ni. Ya, Tan Sri Jamilah kata buat 5 saja, saya buat 10. Ya. Pertama sekali kurang dan guna semula 50%, kitar semula. Guna tenaga secara efisien, we reduce by 50% if possible. Guna air secara efisien, mandi 3 minit sahaja. Beri barangan dan perkhidmatan mesra alam. Of course, sometimes it is more expensive, but this is your contribution. Tanam 12 pokok setahun, insya-Allah paling mudah. Ini simple calculation without calculating. Macam Tan Sri Jamilah tu sebab dia IT savvy, dia boleh buatlah benda tu, tapi mudah. Setiap bulan kita tanam 1 pokok. Macam mana nak tanam 1 pokok? Ikut saya besok. Berbasikal, berjalan kaki ke destinasi dekat, pergi surau, pergi shopping dekat kawasan rumah. Less than 1 kilometer, I think this is doable. Ya, utamakan perkhidmatan awam kalau boleh. Bersihkan anak sungai longkang dalam kejiranan. Sertai klub pencinta alam dan hayati gaya hidup mesra alam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Sri. Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Dan dengan ini berakhirlah sesi webinar pada kali ini dan sehingga kita bertemu di lain masa, di lain hari insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang mengikuti webinar ini dan selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih.
semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya.